Bila kita ingat bulan Ramadan, mungkin dalam kalangan kita akan ingat bazar Ramadan yang beratur panjang-panjang tu. Bazar kan macam-macam makanan dan minuman. Sedap pula tu. Abang mata pula tak tahu mana yang satu nak beli. Air Blue Ocean, sirap Bandung soda ais cincau, sirap Bandung 3 layer, ayam percik, tabak, roti john. Jangan terliur pula Buffet dekat hotel-hotel mewah pun ada juga bulan puasa ni. Wah, sekejap. So bulan Ramadan ni dan macam bazar Ramadan dan buffet dekat hotel je ke? Takkan tak ada peristiwa yang special berlaku pada bulan ni? I don't know. Welcome back to my channel guys. Hari ni, Info For You channel santai tapi sampai akan merungkai peristiwa apa yang berlaku pada bulan Ramadan. Okey. So, kalau kita tengok hari Jumaat, Allah telah pilih hari Jumaat sebagai Sayyidul Ayyam, raja sekalian hari. Dan Nabi Muhammad juga dipilih sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, iaitu penghulu segala para nabi. Tapi bila kita bicara tentang bulan, Allah telah memilih bulan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, raja sekalian bulan, dan bulan yang dimuliakan bagi umat Islam. Di sinilah dapat beberapa peristiwa dan amalan-amalan khusus yang tidak ditemukan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Yang pertama, pembukaan kota Andalusia, Sepanyol. Andalusia adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bahagian Semenanjung Liberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa waktu, bermula tahun 711 hingga 1492 Masihi. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijrah, Parlimen Islam bernama Tariq bin Ziyad dihantar di bawah pemerintahan Bani Umayyah bagi menawan Andalus. Andalusia akhirnya ditawan dan menyelamatkan rakyatnya yang dizalimi. Islam bertapak di Andalusia selama 8 abad dan meninggalkan kesan tamadun yang tinggi nilainya pada dunia barat. Nombor 2, penyerahan kota Taif. Kota Taif pernah mencatatkan sejarah hitam apabila penduduknya menghalau Nabi Muhammad SAW semasa baginda berdakwah di sana. Selepas baginda dan umat Islam berjaya membebaskan Mekah, golongan Bani Saqif berkeras tidak mahu tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan tentera Islam mara ke Taif lalu mengepungnya dalam tempoh yang lama. Akhirnya, rombongan mereka datang ke Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijrah dengan menyerahkan bandar Taif sebagai tanda menyerah kalah. Patung Al-Lata yang dipuja sebelum ini pun dimusnahkan. 3. Peristiwa perjalanan Nabi SAW ke Tabuk. Pengaruh Nabi Muhammad SAW tersebar ke pelosok semenanjung tanah Arab. Ia memberikan tamparan hebat kepada Rom yang menjadi kuasa besar pada masa itu. Lantas Hercules, Maharaja Rom Timur Byzantine, memutuskan bagi menyekat pengaruh umat Islam dengan utara tanah Arab. Apabila berita itu sampai ke pengetahuan Nabi Muhammad SAW, baginda mengarahkan umat Islam berkumpul bagi menghadapi Rom dan menguntip zakat. Pada masa itu, tanah Arab dilanda panas dan kesusahan. Mereka tetap taat kepada baginda SAW. Baginda sendiri memimpin tentera seramai 30,000 anggota menuju ke utara kota Madinah. Apabila tentera Islam tiba di Tabuk, tentera Islam terus menggasak Rom sehingga termeterai perjanjian antara Islam dan Rom. Sebagai persetujuan, Rom tunduk dan bernaung di bawah pemerintahan Rasulullah SAW dan dikenakan cukai sebanyak 3,000 dinar setiap tahun. Nombor 4, pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah.
Peristiwa ini berlaku pada 10 Ramadan tahun ke-6 Hijrah. Peristiwa kemuncak ini berlaku apabila musyrikin Mekah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah termeterai dengan orang Islam. Antara kandungan perjanjian ini menyebut setiap suku Arab boleh memilih sama ada menjadi sekutu Muhammad ataupun sekutu Quraisy. Kedua-dua pihak tidak boleh berperang dalam tempoh 10 tahun dan tidak boleh membantu pihak lain berperang. Malangnya, dalam suku-suku Arab yang bersekutu itu, ada golongan yang bertelagah iaitu Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Bani Bakar bersekutu dengan Quraisy Mekah, manakala Bani Khuza'ah memilih bersekutu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam, Bani Bakar dengan pertolongan Quraisy Mekah menyerang perkampungan suku Khuza'ah di lembah Watir. Apabila berita itu sampai ke pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda mengerahkan ratusan ribu umat Islam menuju ke Mekah tanpa pengetahuan penduduk musyrikin Mekah. Baginda menolak sebarang rundingan dengan pihak Quraisy sehingga kemarahan umat Islam hanya diketahui apabila hampir memasuki kota Mekah. Akhirnya umat Islam dapat memasuki kota Mekah tanpa sebarang pertumpahan darah. Peristiwa ini telah mengabarkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang ikhlas kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nasr ayat pertama, maksudnya apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemenangan. Cara kesimpulannya, bulan Ramadan mempunyai keistimewaan yang tersendiri di samping mempunyai peristiwa-peristiwa yang disebut tadi. Bulan Ramadan yang juga dikenali sebagai Syahrul Quran kerana Quran diturunkan pada bulan Ramadan, menjadikan antara detik yang paling bersejarah bagi umat Islam dan umat manusia secara keseluruhannya. Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Begitu mulianya bulan Ramadan secara khususnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Lau ya'lamul ibadi ma fi Ramadan la tamanna ummatin an takuna sanati kullaha Ramadan." Artinya, andaikan umat manusia ini mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka niscaya umatku mengharap 1 tahun menjadi Ramadan. Kemuliaan ini sudah pasti tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Maka apa lagi guys? Jangan lupa ambil peluang untuk beramal sebanyak-banyaknya sepanjang bulan ini. Selamat beramal guys. Assalamualaikum.